Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Mai Intan Payung. Hari ini cikgu akan meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 kita dengan tema yang ke-6 dan unit yang ke-16 dengan tajuknya Boleh saya bantu ibu? Jika kamu semua sudah bersedia, mari kita mulakan. Standard kandungan yang akan digunakan pada hari ini ialah 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran pula 5.3.1 iaitu memahami dan membina pelbagai ayat majmuk mengikut konteks. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita lihat pula objektif dan kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid dapat membina sekurang-kurangnya 4 ayat majmuk daripada ayat-ayat yang diberikan. Mari kita lihat pula kriteria kejayaan. Murid berjaya membina ayat majmuk daripada ayat-ayat yang diberikan dengan betul. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan menekankan aspek tata bahasa. Kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu halaman 113. Jika semua sudah bersedia, mari kita mulakan. Kita akan mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu membaca dan menganalisis maklumat berdasarkan petikan dan juga gambar. Kita akan membaca petikan ini bersama-sama. Ikut cikgu ya. Tajuk petikan yang akan kita baca pada hari ini ialah Boleh saya bantu ibu? Siapa yang ingin membantu ibu? Apa yang sudah berlaku? Jom kita baca bersama-sama. Sudah beberapa hari Singki di dapur rumah Zara tersumbat. Zara mencari maklumat daripada internet untuk membantu ibunya, Puan Zura. Jadi terjawablah sudah. Siapa yang ingin bantu ibu? Zara. Ibunya bernama Puan Zura. Apa yang berlaku? Singki di rumah mereka telah tersumbat. Jom kita teruskan. Baiklah, kita sudah memasuki aktiviti yang kedua. Di dalam aktiviti yang kedua ini, kita akan memahami dan membina pelbagai ayat majmuk mengikut konteks. Kita akan membina ayat berdasarkan gambar-gambar yang terdapat di dalam buku teks halaman 115. Ayat majmuk, adakah kamu masih mengingati tentang ayat majmuk? Apa itu ayat majmuk? Mari sama-sama dengarkan perkongsian cikgu tentang ayat majmuk. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama rujuk info bahasa yang terdapat dalam buku teks halaman 113. Kita akan melihat bersama-sama maksud ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Mari kita lihat contoh yang diberikan. Ayat A, Zara mengemas rumah. Itu merupakan ayat tunggal yang pertama. Mari kita lihat pula ayat B. Ibu Zara mengemas rumah. Itu pula merupakan ayat tunggal yang kedua. Apabila kita menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung, akan terhasillah ayat majmuk. Mari kita lihat ayat majmuk yang terhasil. Zara dan ibunya mengemas rumah. Kamu lihat ya murid-murid, ayat majmuk yang terhasil datangnya daripada dua ayat tunggal. Ayat tunggal A tadi dan ayat tunggal yang B. Digabungkan menggunakan kata hubung. Kata hubung, apa pula kata hubung? Mari kita lihat tentang kata hubung pula. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal bagi menghasilkan ayat majmuk. Antara kata hubung yang lazim digunakan dalam pembinaan ayat majmuk ialah atau, dan, lalu, sambil, manakala, tetapi. Hubung kata hubung ini merupakan kata hubung yang akan menggabungkan ayat tunggal yang setara sifatnya. Mari kita lihat contoh ayat. Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. Kedua-dua kata kerja yang dilakukan oleh Aminah dan ibunya merupakan perbuatan yang melakukan kerja rumah. Itulah maksud setara sifatnya. Baiklah, cikgu bagi contoh yang kedua. Mereka mungkin pergi ke Johor atau Perak. Johor merupakan negeri,
Perak juga merupakan negeri. Jadi setaralah sifatnya. Jadi murid-murid, kamu faham kan? Kata hubung ini sering digunakan di dalam pembinaan ayat majmuk. Kata hubung seterusnya merupakan kata hubung yang digunakan untuk menerangkan tentang sesuatu. Mari kita lihat kata hubung tersebut. Yang pertama ialah kerana, kemudian kita ada agar, untuk, supaya, hingga, walaupun. Kata hubung ini digunakan untuk menerangkan klausa yang pertama. Baiklah, apa maksud cikgu klausa yang pertama? Mari kita lihat contoh yang diberikan. Siti sering dipuji kerana rajin. Kamu lihat ya, cikgu ingin menerangkan tentang mengapa Siti dipuji. Cikgu menggunakan kata hubung kerana. Kerana apa? Kerana dia rajin. Jadi cikgu menggabungkan ayat Siti sering dipuji, Siti rajin dengan menggunakan kata hubung kerana. Baiklah murid-murid, ingat kata hubung ini lazim digunakan dalam pembinaan ayat majmuk. Kita akan cuba menggabungkan beberapa ayat tunggal sehingga membentuk ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar yang pertama. Di dalam gambar yang pertama ini ada Zara dan juga ibunya yang bernama Puan Zura. Apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Zara? Mari kita lihat ayat tunggal yang diberikan. Puan Zura menggunakan pelocok. Pelocok merupakan alat yang digunakan oleh Puan Zura di dalam gambar tersebut bagi mengatasi masalah sinki tersumbat. Kita lihat ayat tunggal yang kedua. Sinki di dapur Puan Zura masih tersumbat. Oleh itu, ayat majmuk yang terhasil ialah kita akan menggunakan kata hubung tetapi. Puan Zura menggunakan pelocok tetapi sinki di dapurnya masih tersumbat. Bagaimana cikgu dapat membina ayat majmuk tersebut? Ada nama Puan Zura di dalam ayat tunggal yang pertama, betul? Di dalam ayat tunggal yang kedua juga mempunyai nama Puan Zura. Kita akan menggugurkan nama Puan Zura di dalam ayat tunggal yang kedua ini. Cikgu telah menggunakan kata ganti nama dirinya bagi menggantikan nama Puan Zura. Jadi ayat yang dibina lebih gramatis kerana tidak mengulang-ulang perkataan yang sama. Mari kita lihat gambar yang kedua. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar yang kedua. Di dalam gambar kedua ini dapat kita lihat Zara dan ibunya iaitu Puan Zura sedang melayari internet menggunakan tablet. Kita lihat ayat tunggal yang pertama terlebih dahulu. Zara melayari internet menggunakan tablet. Ayat yang kedua, Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Macam ada frasa yang berulang, bukan? Yang pertama, nama Zara sendiri. Di dalam kedua-dua ayat tunggal tersebut ada nama Zara, kemudian ada frasa melayari internet dan satu lagi frasa yang berulang ialah menggunakan tablet. Kita akan menggugurkan frasa-frasa yang berulang ini bagi memastikan ayat majmuk yang terhasil nanti lebih gramatis. Kita akan menggunakan kata hubung dan. Mari kita cuba bina ayat majmuk bersama-sama. Zara dan ibunya melayari internet menggunakan tablet. Kan lebih gramatis ayat tersebut. Kita menggugurkan frasa melayari internet di dalam ayat tunggal yang kedua dan kita juga menggugurkan frasa menggunakan tablet di dalam ayat tunggal yang kedua. Dan nama Zara dalam ayat tunggal yang kedua tersebut cikgu gantikan dengan kata ganti nama dirinya. Boleh faham murid-murid? Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat gambar yang ketiga. Ayat tunggal yang pertama ialah Zara mengajak ibunya. Ayat tunggal yang kedua, Zara mencuba kaedah daripada internet. Kita akan cuba menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini bagi membentuk ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung untuk. Mari kita lihat ayat majmuk yang terhasil. Zara mengajak ibunya untuk mencuba kaedah daripada internet. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar yang keempat. Kita lihat ayat tunggal yang pertama. Zara berjalan ke arah sinki. Kita lihat ayat tunggal yang kedua. Zara membawa serbuk penaik. Kita akan menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung sambil. Zara berjalan ke arah sinki
sambil membawa serbuk penaik. Cikgu telah menggugurkan nama Zara di dalam ayat tunggal yang kedua. Terbentuklah ayat tunggal Zara berjalan ke arah Singki sambil membawa serbuk penaik. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai pada gambar yang terakhir. Ayat tunggal yang pertama ialah Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang Singki. Ayat tunggal yang kedua, Ibu Zara mencurahkan cuka. Baiklah, kita akan menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung manakala. Ayat majmuk yang terhasil ialah Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang Singki manakala ibunya mencurahkan cuka. Lengkaplah ayat kita yang ke-5. Tahniah murid-murid kerana telah berjaya membina 5 ayat majmuk daripada ayat-ayat tunggal yang diberikan. Bagaimana murid-murid? Senang je kan untuk membina ayat majmuk daripada beberapa ayat tunggal yang diberikan. Guna kata hubung yang sesuai dan terhasillah ayat majmuk. Baiklah, cikgu ada menyediakan latihan kepada kamu. Sila klik pautan yang diberikan di bahagian deskripsi video ini bagi mendapatkan latihan tersebut. Sekian dahulu untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng di sebelahnya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!